Fokus berita malam ini, PYT dan Premier Sarawak meriahkan Majlis Rona Warni Aidilfitri Extravaganza. Pemilihan SEB sebagai penaung Majlis Tenaga Dunia pengiktirafan buat Sarawak di peringkat global. Masyarakat harus tingkat kesedaran keselamatan kebakaran, tidak memasang lampu raya melebihi had. Ulu Merapok dibangunkan sebagai pusat pertanian, pembangunan agro dirancangkan. Sarawak keluarkan dana dahulu bina fasiliti kesihatan dan pendidikan DAIF di Sarawak. Adun Semuk kecewa projek pembinaan jambatan Batang Paloh lewat siap. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur bersama saya Esnanala. Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Tuan Puan Fauziah Muhammad Sanusi hadir memeriahkan Majlis Rona Warni Aidilfitri Extravaganza. Majlis tersebut merupakan anjuran Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex yang diadakan di Jumaani Pavilion di sini pada Ahad. Turut hadir bersama memeriahkan majlis tersebut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Sohari, Tun Datuk Abang Openg serta isteri Premier Sarawak Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. Para tetamu kehormat telah dibawa untuk membuat lawatan di Jumaani Pavilion bagi melihat sendiri pelajar-pelajar Sentex yang berbakat dalam bidang fashion dan tekstil menghasilkan produk warisan tempatan. Selain itu, para tetamu kehormat turut dibawa melihat ruangan skuad jahit Jumaani Pavilion, melihat demonstrasi anyaman kraft dan perkakasan dekorasi rumah, lawatan ke mini Dewan Serbaguna, melihat demonstrasi songket dan keringkam, serta lawatan ke Green Screen Studio. Seterusnya, para tetamu dimeriahkan lagi dengan pertunjukan fashion koleksi raya Jumaani Pavilion. Dalam majlis tersebut, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi bersama Datuk Patinggi Abang Sohari turut menyampaikan sumbangan infak kepada rumah kanak-kanak Toh Puan Hajah Nurkiah dan pusat jagaan Nur Murni berjumlah RM30,000. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kue Hian, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Muhammad Razi Sitam dan Konsul Jeneral Republik Indonesia Bapak Raden Sigit Wijaksono serta isteri yang berbahagia Ibu Lucy Octavia. Pemilihan Sarawak Energy Berhad SEB sebagai penaung Majlis Tenaga Dunia disifatkan sebagai pengiktirafan besar buat Sarawak di peringkat global. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Openg berkata, ini adalah pengiktirafan di atas apa yang telah dilaksanakan oleh Sarawak melalui pembekalan tenaga dan satu-satunya ialah tenaga yang boleh diperbaharui. Dan masyarakat pengeluar tenaga di seluruh dunia termasuk di Eropah telah mengiktirafkan bahawa tenaga yang dikeluarkan oleh Sarawak adalah tenaga yang dikendaki dalam kita menghadapi perubahan iklim. Dan kita ada mix supply of energy daripada hydro kepada gas. Gas ni adalah bukan berbentuk daripada fossil fuel, bukan juga daripada coal, tetapi adalah di bawah kategori blue energy. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas selesai Majlis Rona Warni Aidilfitri Extravaganza di Jumaani Pavilion di sini pada Ahad. Datuk Patinggi Abang Sohari turut memberitahu bahawa beliau akan membentangkan satu kertas kerja di Poland dalam dialog perbahasan planet bulan depan. Sementara itu, ketika ditanya mengenai SEDC dikenal pasti sebagai pemain industri utama dalam Pelan Hala Tuju Teknologi dan Ekonomi Hidrogen HTER negara, beliau menjelaskan bahawa SEDC Energy, SEB dan Petros ketiga-tiga memainkan peranan masing-masing. Kalau Petrosnya upstream, kebanyakan upstream, dan SEDC Energy downstream, termasuklah petrochemical. Dan SEB pula adalah mengeluarkan tenaga macam hydro dan juga apa yang sebutkan tadi lah,
yang dikendaki oleh masyarakat dunia. Dan SCDC Energy banyak downstream metanol umpamanya, amonia, ini dikendalikan oleh SCDC termasuk algae SAF. Jadi dia ada function tiga agensi ini. Masyarakat harus tingkatkan kesedaran keselamatan kebakaran khususnya pada musim perayaan. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan memberitahu kita harus mengelakkan kebakaran berlaku akibat kelalaian semasa memasang lampu raya. Dato' Amar Wang Tengah telah mengumumkan peruntukan sebanyak RM50,000 bagi menambah peralatan memadam kebakaran serta RM40,000 kepada dana bencana. Beliau juga telah mengumumkan peruntukan sebanyak RM20,000 kepada Persatuan Bomba Lawas dan Persatuan Bomba Limbang masing-masing. Kawasan Ulu Merapok bakal dibangunkan sebagai pusat pertanian di Lawas. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan berkata, perancangan di kawasan Ulu Merapok melibatkan pembangunan gerai, industri cottage, pasar tamu dan kemudahan lain berkenaan dengan pertanian. Tanah subur, kita tanamlah dengan buah-buah, dengan sayur-sayur, satu petani proses, ada kemudahan untuk cottage industry. Ada kemudahan untuk kita nak develop macam handicraft ke semua, macam-macam. Jadi petani tidak ada kekurangan dari segi bahan, dari segi resources. Gunakanlah dan tingkatkan kemahiran. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis berbuka puasa bersama komuniti dan penyampaian bantuan asnaf di Kampung Ulu Merapok di sini pada Sabtu. Dato' Amar Wang Tengah turut menyeru warga Lawas agar saling menghormati antara satu sama lain walaupun terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Dalam majlis sama, beliau telah menyampaikan bantuan kepada seramai 100 orang asnaf dari 3 kampung iaitu Kampung Sasa, Kampung Tanah Sibagol dan Kampung Bukit Puan. Kerajaan Sarawak dalam mesyuarat bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Sabtu lepas telah bersetuju untuk mengeluarkan dana terlebih dahulu bagi membina baharu fasiliti dan bangunan yang daif bagi sektor kesihatan dan pendidikan di Sarawak. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Kerajaan Persekutuan akan menampung atau membiayai dana tersebut kelak bagi memastikan pembinaan dijalankan terlebih dahulu. Mana yang urgent, yang memang dah tidak orang kata kategori yang dah teruk sangatlah, tidak selamat untuk diduduki, maka yang tu akan diberi keutamaan dan kerajaan negeri boleh membina dulu dan akan dibiayai kemudiannya oleh kerajaan persekutuan. Dan begitu juga dengan dia ada 2 kategori, satu yang benar-benar daif, satu lagi hampir daif. Tapi hampir daif kalau kita tak buatkan sekarang, ianya akan jatuh pada kategori daif. Jadi inilah yang akan dikenal pasti nanti dan mereka akan laksanakan. Ini salah satu perbincangan semalam. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis penyampaian sumbangan duit raya anjuran Lembaga Amanah Kebajikan Muslim Kampung Kitab Matang di Dewan Serbaguna Kampung Pinang Jawa pada Ahad. Ahli Parlimen Petrajaya itu menambah, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut memberikan panduan dalam mesyuarat pada Sabtu lepas bagi menangani segala isu yang berhubung kait dengan klinik, hospital dan sekolah-sekolah termasuk kuartus kerajaan yang dalam keadaan daif. Selain itu, Datuk Seri Fadilah memberitahu, buat masa kini Kerajaan Persekutuan akan menyerahkan projek fasiliti di bawah RM50 juta yang juga menjadi had pembiayaan bagi setiap projek yang akan dilaksanakan. Saya ada, tapi dari segi dasar masa itu 50 juta ke bawah lah. Memang akan diserah pada kerajaan negeri untuk laksanakan. Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman telah menyerahkan sumbangan duit raya kepada 300 asnaf di sekitar kawasan Gita. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul berasa terkilan dan kecewa dengan kelewatan projek pembinaan jambatan Batang Paloh. Justru beliau berharap pihak kontraktor dan agensi pelaksana dapat melakukan kerja dengan penuh komitmen dan lebih serius pada masa akan datang. Katanya pihak JKR juga memaklumkan bahawa projek pembinaan jambatan Batang Paloh dijangka akan siap sepenuhnya pada penghujung 2025. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa menghadiri program Jeraya Wara Bubur Lambuk Anjuran bersama Sarberkas Cawangan Semop dan PBB Cawangan Semop di Pangkalan Feri Batang Paloh pada Sabtu. Sebanyak 300 bungkus bubur lambuk diagihkan kepada orang ramai yang melalui pangkalan feri tersebut.
Katanya menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri nanti, kesesakan kenderaan akan berlaku di pangkalan feri Batang Paloh dan Muara Lasa. Justru katanya pihak JKR bersetuju untuk menyediakan perkhidmatan 3 feri pada waktu siang dan 2 feri pada waktu malam bergantung kepada keadaan cuaca dan arus sungai. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop itu berkata, bubur lambuk tersebut dimasak secara bergotong royong oleh seramai 30 orang sukarelawan terdiri daripada kalangan JKKK, Skuad Sayang PBB, Pemuda PBB dan belia asal berkas Cawangan Semop dari Kampung Serdeng, Kampung Sedo, Teluk Gelam, Berangan dan Perkampungan Pulau Bruit pada sebelah pagi. Katanya menjelang Hari Raya Aidilfitri nanti, Pusat Khidmat Adun Semop akan mengadakan majlis rumah terbuka yang dilaksanakan di 6 lokasi. Lokasi tersebut adalah di Kampung Tekajong bagi 7 perkampungan di zon utara Pulau Bruit, Kampung Saai bagi 6 perkampungan di zon selatan Pulau Bruit, Paloh mewakili 3 kampung, Tanjung Bundong untuk 5 kampung, Serdeng 4 kampung dan Kampung Melayu Bintangor mewakili 9 kampung. Sekian edisi malam bersama saya Esnanala. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri buletin UKAS, saksikan kemeriahan Majlis Rona-Warni Aidilfitri Extravaganza yang dihadiri Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi bersama Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg serta isteri Puan Sri Datuk Ahmad Jumani Tun Tuanku Bujang di Jumaani Pavilion di Kuching pada Ahad. #saluran informasi rakyat. Salam UKAS.